Okey, jangan lupa isi kehadiran ya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas kita yang seterusnya. Jadi kita terus sambung dengan bahagian 5.1C sebab itu kita dah habis dah yang dekat atas ni. Jadi muka surat 4 hari ni. Okey, so kita tengok menentukan nilai ungkapan. Okey, menentukan nilai ungkapan. Jadi kita tengok yang diberi nilai X sama dengan 3, carikan nilai 2X. Okay, jadi kamu cuma gantikan sahaja nilai 2X tu. Okay, sini 2X. X-nya sama dengan 3. Okay, bermaksud 2. Kamu gantikan 3 kat tempat X tu, bermaksud jawapannya ialah 6. Macam tu je. Okay. Okay, yang kedua. Boleh dengar suara cikgu? Okay. Yang kedua, okey. Yang kedua diberi X sama dengan negatif 5, carikan nilai 3X. Jadi 3X, masukkan nilai X negatif 5 tu ke dalam sini. Okey. Jadi jawapannya sama dengan negatif 15. Okey. Negatif positif ni kita dah belajar dah lama dah dalam bab yang kedua. Bab yang pertama pun. Okey. Okey, kemudian soalan yang ketiga, siapa yang dah buat tanda right, tanda betul, salin jawapan pada siapa yang belum buat. Jika X sama dengan 4, Y sama dengan 5, carikan nilai X tambah Y. Okey, jadi X tambah Y. Bermaksud 4 tambah 5. Okey, jadi jawapan dia 9. Okey, yang keempat, jika X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 5, cari nilai XY. XY ini bermaksud X darab Y. Okey, kalau XY macam tu dia kosong, tak ada kurungan ke tak ada apa, dia tetap juga bermaksud X darab Y. Lagi satu, kalau kamu jumpa X dalam kurungan Y, ini pun darab juga. Okey, ini pun darab juga. Jadi kita darabkan sahaja 3 darab 5, negatif 5 kejap. Cara nak tulis pun kena pastikan betul. Okey. So, 3 darab negatif 5. Tulis begitu. Jadi sama dengan bila satu positif darab dengan nombor negatif, dia akan jadi negatif. Negatif 15. Okey. Okey, yang seterusnya. Okey, jika X sama dengan 8 dan Y sama dengan 3, carikan nilai 3XY. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau ditulis itu 3XY, bermaksud semua kena darab. 3 darab 8 darab 3. Okey, kamu nak tulis bentuk macam ni boleh ataupun nak tulis bentuk biasa pun boleh. 3 darab 8 darab 3 pun boleh mana-mana. Okey, kurungan macam ni pun dah membawa maksud darab. Jadi sama dengan apa dekat situ? 72. Okey. 9 kali 8, 72. So ini jawapan dia. Okey. Ada tak faham, tanya cikgu terus Bila senyap macam ni, cikgu andaikan semua faham, tak ada masalah. Dah buat pun sebenar sepatutnya. Okey, X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Cari nilai bagi 8X tolak 5Y. Okey, 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, sama dengan 8, X tu 3, tolak 5, okey, Y tu 2, tambah 7. Okey, sama dengan sama dengan sini ialah 24
Sini ialah 10, sini 7. Nampak? Bila dah masukkan nombor dalam kurungan, selesaikan dulu yang kurungan tu. Selesaikan. Ini cikgu darabkan 3 darab 8. Yang ini cikgu darabkan negatif 5 darab 2. Dapatlah nombor seperti di bawah. Okay. Kemudian jadilah 14, 7, 21. So, tu jawapan dia. Okay. Okey, seterusnya. DE tambah 11D. Okey. DE tambah 11D. Bermaksud 4 darab negatif 1 tambah 11 4. Okey. Jadi sama dengan negatif 4 tambah 44. Jadi sama dengan 40. Kalau satu negatif, satu positif, kena cari hasil perbezaan dia. Hasil perbezaan dia. So dapatlah 40. Okey, yang kedua. 5 tambah VW. Korang jangan tengok nganga je tau kertas dah ada dekat depan mata semua. Salin siapa yang belum buat. Yang dah buat tanda right. 5. Kalau salah salin jawapan yang betul. Tolak 4. Tolak 1. Okey. Sama dengan 5 tambah yang dalam kurungan ni negatif 4 darab dengan negatif 1 dia akan jadi positif 4. Okey, positif 4. Jadi sama dengan 9. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Kalau rasa laju, nanti cikgu sharekan video, boleh tengok perlahan-lahan untuk salin balik jawapan. Sebab kertas ni nanti, kalau buka sekolah nanti cikgu akan minta kamu hantar jadi jangan ingat walaupun cikgu dah bagi jawapan, cikgu tak minta balik benda ni, cikgu nak. Sebab ini pun markah untuk PBD kamu juga boleh dikira sebagai markah PBD. Okey, 2P. So, P ialah 5. Okey, dia dah berikan dekat situ. P5, Q2, R negatif 4. Jadi, tinggal kita masukkan sahaja nilai-nilai itu. So, sama dengan 2, P ialah 5. Okey, tempat P tu kita gantikan dengan 5 sebab soalan kata 5 tambah Q. Q ialah 2. Tulis dulu. Tulis dulu mengikut soalan yang dibagi. Okey. Kemudian sama dengan 10 tambah 2. Cikgu suka kalau kamu buat jalan kira 1, 1, 1, 1. Senang faham, senang nampak, senang juga orang kata kemungkinan untuk salah. Okey. Jadi 12. Okey. B. 3. Q ialah 2. Tolak 4. R ialah negatif 4. Tambah 8. Sama dengan 6. Negatif 4 darab negatif 4 dia akan jadi positif 16. Tambah 8. Okey. Yang ini kena selesaikan dulu yang ni. So dia akan dapat 16 tu lah. Okey. Kemudian tambah sahaja macam biasa. So, kamu akan dapat 22 campur 8, 30. Pandai. Pandai. Okey. Okey, C. C berapa jawapan dia? Dapat berapa jawapan? C. Ada yang dah kira? Siapa dapat jawapan? 5. Okey. P dia berapa tadi? Okey, 5. Siapa yang sambil-sambil buat bersama-sama dengan cikgu. Jadi kalau ada yang tak faham, boleh tanya terus. Itulah gunanya kita buat Google Meet ni. Supaya kamu boleh tanya cikgu terus.
Okey. Bukan tiap-tiap kali pun kita akan buat meet ni. Nanti minggu depan kita rest sekejap. Kita tak ada Google Meet. Okey. Jadi 5. Selesaikan yang dalam kurungan dulu. Bermaksud 5 tambah 4. Okey. Sama dengan 5 dalam kurungan 9. Jadi sama dengan 45. Okey. Okey, D. Ada yang dah cuba jawab? Ada. Okey, R. R ialah negatif 4 per 2 tambah 7. Q ialah 2 tolak 3. Okey. Sama dengan negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2 tambah 14 tolak 3. Okey. Jadi sama dengan 12 tolak 3, 9. Okey. Boleh? Sempat salin? Sempat. Okey, bagus. Siapa yang menjawab tu? Cikgu tak perasan nama. Laju je dia buka mic, dia lepas tu tutup balik. Okey, sambil-sambil tu yang lain masuk-masuk, selamat datang. Tolong ni Okey, sambil-sambil tu salin dulu sekejap. Sekejap ya. Okey, boleh salin dulu mana yang belum. Sekejap ya, sementara. Okey. Okey. So, kita tengok yang bawah. Diberi X5, Y negatif 2. Okey, cari XY tambah X per 2 tolak 6Y. Okey. Jadi, kita salin semula apa rumus formula dia tu, soalan dia XY tambah X per 2 tolak 6Y. Okey, sama dengan. Okey, kita masukkan. Sini X nya 5, Y nya negatif 2 tambah X nya 5 per 2 tolak 6, Y nya negatif 2. Okey, itu kena tulis dulu. Apa-apa pun semua kena tulis dulu ikut soalan dah bagi. Okey, kemudian selesaikan satu persatu. Sini 5 darab negatif 2 ialah negatif 10. Okey, tambah 5 per 2. 5 per 2 ni kita tak boleh selesaikan macam tadi. Yang ni negatif 4 bagi 2 tu kita boleh selesaikan terus tu sebab cikgu terus tulis negatif 2. Yang ini kita tak boleh selesaikan. 5 bahagi 2 ada baki. Jadi tak boleh selesaikan. Jadi biarkan dia dulu kat situ. Biar dulu bukannya biar terus. Biar dulu. Okey, kemudian negatif 6 darab dengan negatif 2. Jadi kamu akan dapat positif 12. Okey, positif 12. Okey, kemudian kita sambung. Okey. Sama dengan
negatif 10 tambah 12, so dia akan jadi 2, positif 2. Positif kita tak payah tulis tambah dekat depan pun tak apa. Okay? Sebab tu dah membawa maksud positif dah. Tambah 5 per 2. Ni tambah 5 per 2. Okay, jadi sama dengan, ini pecahan kan? Bila pecahan, bawah dia kena sama. Ini 2 bermaksud bawah dia ni 1. Bila bahagian bawah tak sama, kita kena samakan dia dulu baru kita boleh tambah. Okay, jadi nak samakan, kita buat dulu yang sebelah sini jadikan 2 sebab ni 1 kan. Bila sini kita darabkan 2, atas pun kena darab 2. Macam tu. Okay, atas pun kena darab 2. Jadi dia akan jadi 4 per 2 tambah 5 per 2. Bila bawah dah sama, baru kita boleh tambah. Jadi dia akan jadi 9 per 2. Okay, jadi sama dengan 4,5. Okay. 4,5. Okay, boleh? Boleh go. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, seterus soalan ni senang je kan? Soalan yang begini kamu akan jumpa sampai tingkatan 5 nanti. Masuk-masukkan, ganti-gantikan nilai. Okey. Tengok soalan seterusnya. Diberi A sama dengan 7, B sama dengan 3 dan C sama dengan negatif 4. Dan dia suruh kita cari nilai bagi 3 dalam kurungan B tolak A tolak 5 AC tambah 14. Okey, jadi cara kita salin balik, kita tulis dulu supaya senang kita nak gantikan nilai. Matematik ni dia tak ada jalan shortcut semua jalan kira yang panjang-panjang tu semua ada markahnya sendiri. Jadi tak bolehlah kata dapat soalan terus tekan kalkulator. Itulah yang jadi masa periksa pertengahan tahun baru ni. Soalan macam ni memang kita boleh tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan terus. Tapi matematik markah banyak di jalan kira. Kamu tak tulis jalan kira, tak adalah dapat markah. Okey, 3 B 3 tolak A 7 tolak 5 A ialah 7, C ialah negatif 4 tambah 14. Okey. Cikgu dah cuba perlahan-perlahan dan ni supaya semua anak-anak murid cikgu ni boleh dapat salin, boleh fahamkan. Okey. Kemudian 3 tolak 7 dapat negatif 4. Okey. Kemudian tolak 5, 7 darab negatif 4 tolak 28 tambah 14. Okey. Satu-satu kita buat. Kemudian 3 darab negatif 4, negatif 12. Kalau darab, satu positif, satu negatif, dia akan jadi negatif. Kalau darab dua-dua negatif, dia akan jadi positif. Okey, ingat lagi hari tu. Kalau positif, sekejap kita ulang balik, ulang kaji. Positif, darab positif, dia akan jadi positif. Negatif, darab negatif, dia akan jadi positif. Positif darab negatif, dia akan jadi negatif. Negatif darab positif, dia akan jadi negatif. Ni kita dah belajar dah. Okay, kita dah belajar. Okay, so sambung balik. Tambah 28 darab 5 ialah, tekan kalkulator, berapa? 28 darab 5. 28 darab 5 berapa? 140. Okey, so sini 140 tambah 14. Okey, jadi tekan kalkulator.
tolak 12 tambah 140 tambah 14. Dapat berapa? Guna kalkulator. Tolak. 142. Okey, so jawapannya 142. So itu jawapan dia. Okey, itu jawapan dia 142. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya. 5.1D sebutan dan pekali dalam satu ungkapan. Okey. Ni Okey. Ada yang menjalin tak sempat? Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Ini pun cikgu dah berikan nota dah hari tu. Sebutan dan pekali. Okey, dalam satu ungkapan ni. Yang mana pekali, yang mana pun boleh ubah, yang mana pun malah. Okey. Sebutan serupa dan sebutan tidak serupa semua cikgu dah berikan hari tu. Nota beserta dengan latihan lah. Okey, apa yang latihan yang cikgu suruh buat selalunya ada nota yang cikgu sertakan sekali. Okey. So, soalan dia minta kita kenal pasti semua sebutan algebra dalam setiap ungkapan algebra berikut dan nyatakan bilangan sebutan. Itulah dua soalan yang dia minta kita jawab. Okay. Jadi soalan yang pertama ni, sebutan yang pertamanya ialah P, sebutan yang keduanya ialah 9. Okay. Jadi bilangan sebutannya ada 2. Okay. Bilangan sebutannya ada 2. Yang mana bilangan sebutannya? Ini sebutan yang pertama, ini sebutan yang kedua. Okey. Okey, kemudian kita tengok B. Sebutannya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 sebenarnya. Jadi bilangan sebutan di sini ada 4. Okey. Apa dia sebutannya? R kuasa 2. Okey. Kemudian 5S. Okey. Kemudian T. Dan kemudian 2. Okey. Segala tolak, tambah itu bukan sebutan. Kenapa dia bukan sebutan? Sebab dia ialah operasi. Itu ialah operasi. Segala tambah, tolak, darab, bahagi itu ialah operasi. Sebutan kalau kamu tengok nota yang cikgu bagi, yang segala-galanya yang di antara operasi itu ialah sebutan. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Okey, bagus. Boleh faham, harap-harap faham, ingat sampai bila-bila Okey. Kita tengok soalan yang C. Bilangan sebutan dulu kita tengok. So sini ada 1, sini ada 2 dan yang ketiga. Jadi bilangan sebutan dia ada 3. Begitu cara nak tengok sebutan. Jadi apa dia sebutan dia? 2/7 M. Okey. Kemudian sini ialah 5N. Sini ialah 3. Cikgu dah cakap tadi, tambah tolak tak perlu tulis sebab itu ia bukan sebutan. Okey. Okey, yang keempat ada 1 sebutan, 2 sebutan, 3 sebutan, 4 sebutan. So ada 4 sebutan. Sebutan itu ialah 4X, 1, 5Y dan 7W. Okey, itulah dia 4 sebutan. Okey. Boleh faham? Okey, so kita tengok soalan yang kedua. Okey. Kelaskan ungkapan algebra berikut
Okey, kelaskan mengikut bilangan sebutan. Okey. Jadi ada kat sini kategorinya 1, 2 dan 3 sebutan. Jadi kamu kena kelaskan mengikut sebutan-sebutan tu. Okey, jadi kita tengok dulu yang pertama. 6P. 6P. Ada berapa sebutan dekat situ? 1. Ada 1. Sebab dia tak ada tambah, tak ada tolak. Dia seorang-seorang dia je dekat situ. Jadi situlah 6P. Bilangan sebutan kalau kamu tengok macam contoh dekat atas ni dipisahkan oleh tanda operasi. Apa dia tanda operasi? Tambah, tolak, darab, bahagi. Itulah dia. Okey. Okey, kemudian kita tengok 0.6y tambah 2.3t. Ada berapa sebutan dekat situ? 2. Ada 2 sebutan. Pandai, bagus. So, kita tulis dekat sini. Salin balik. 6y tambah 2.3t. Ni perpuluhannya. Okey. Okey. Kemudian kita tengok yang ketiga atas ni. Ada berapa sebutan anak-anak? Ada berapa sebutan tu? 2. 2. Okey, kejap Sekejap. Okey. Ada 2 sebutan. Okey. Bagus. Ada 2 sebutan. Jadi kita tulis di situ negatif KH tambah 0.3. Okey, itu 2 sebutan. Okey, kemudian yang bawah 1/8 X kuasa 2. Ada berapa sebutan? 1. 1/8 X kuasa 2. Ada berapa sebutan? 1. Okey, so tulis di situ 1/8 X kuasa 2. Okey. Kemudian 908T. 1. Okey, bagus. Tulis 908T. Okey, kemudian 1 tambah 2E tolak 3F. Ada berapa? 3. Andai 1 tambah 2F tolak 2E tolak 3F. Okey. Yang atas 7Y tambah 2Y tolak 4Y. Berapa sebutan? 3. 3 juga. Bagus. 7Y tambah 2Y tolak 4Y. Okey, yang atas 3S tolak 1. 2. Okey, bagus. 3S tolak 1 dan yang terakhir 3. 3. Perpuluhan 5A tolak 3B tambah 11C. Okey. Selesai soalan 2. Okey, soalan 3. Lengkapkan jadual di bawah. Kita kena pasti yang mana pekali, yang mana pemboleh ubah. Okey, kalau kamu rujuk pada nota yang cikgu beri. Okey, pekali, pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah semalam cikgu dah cakap ialah huruf A sampai Z itu ialah pemboleh ubah. Pekali ialah nombor dan huruf selain daripada pemboleh ubah itulah. Okey. Contoh, pemalar ni selalunya nombor lah. Okey. Okey, kita tengok yang pertama ni. So, ada yang baru masuk, tak apa. Okey. Tolak 9X kuasa 3 darab dengan Y kuasa 2. Jadi dia dah cakap pemboleh ubahnya ialah X kuasa 2 dan Y. Jadi pekali dia ialah baki. Baki setelah kita buang yang pemboleh ubah ni. Jadi yang tinggal di situ ialah negatif
negatif Negatif 9. 9. Negatif 9. X tu kita baru pakai kita buang 2. Jadi X tu ada 1 lagi. Y pun kita pun boleh ubah ada 1 je. Jadi ada Y tu ada 1 lagi. Begitu. So dia punya perkalinya ialah negatif 9XY. Negatif negatif 9XY. Okay. Negatif 9XY. Itu ialah perkali. Setelah kita ambil kira pun boleh ubah yang dia bagi. Okay. Okay, kita tengok pula yang ni. Diberi satu sebutan M kuasa 2, N kuasa 2, P kuasa 4 bahagi dengan 5. Dan dia kata pemboleh ubah untuk sebutan ini ialah M, N, P. Okay, jadi kita senaraikan apa perkali dia. M baru 1, ada lagi 1 M. Sebab sini ada 2 kan. Okay, sini ada 2, sini baru 1. Kalau kosong macam ni dia tak ada tulis apa-apa dekat atas dia nombor, bermaksud 1 Okay, kemudian N pun 1. Asalnya ada 2, maksudnya ada lagi 1 N. P1 asalnya 4, so P tinggal berapa dekat sini? P tinggal berapa kat situ? Ni 4. Boleh ubah dia cuma 1. So maksudnya dia ada 3 lagi. 3. Tulis macam tu. So bahagi 5. Itu ialah perkali. Okay? Perkali. Kemudian soal sebutan yang ni, dia kata perkali dia ialah EF2. Jadi pemboleh ubahnya dah tentulah negatif 0.6 D. Okay, sebab ni tak ada perkali tu tak ada D, so D kena ada, so E1, so sini ada 1 lagi E. F3 sini ada 2. So bermaksud ada lagi 1 F. Faham ke tak faham ni? Faham tak? Okey, faham okey. So maksudnya bila kita gabungkan pemboleh ubah dengan perkali ni, kita gabungkan, dia akan jadi sebutan algebra. Tu maksud dia. Bila kamu gabungkan dua-dua ni, dia akan jadi sebelah sini. Kamu gabungkan dua-dua ni, dia akan jadi sebutan algebra. Itu maksud dia. Okey. Okey, seterusnya. Cikgu dah minta kamu jawab sampai 5.1E kan? Okey. Okey, 5.1E, sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey. Yang ini pun cikgu dah berikan nota dia hari tu, sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okey. Ini contoh sebutan serupa. Sebutan serupa ialah dua-duanya pun pemboleh ubahnya sama. Okay, contoh kalau kat sini X, dekat sini pun X juga. Ini contoh sebutan serupa. Okay, contoh lagi satu cikgu bagi, kalau kat sini ST, sebelah sini pun ST juga. Bermaksud dia sebutan serupa. Kalau yang tak serupa, dah tentulah lain. Pemboleh ubahnya 1R, 1T. Contoh contoh. Bermaksud kita boleh guna apa sahaja huruf. K dan satu lagi R. Okay. Tak sama. So itulah dia maksud sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okay. Jadi kita kenal pasti untuk soalan ni. Padankan pasangan sebutan berikut ialah sebutan serupa atau sebutan tak serupa. Jadi daripada soalan ini, yang pertama ni, yang mana? 8.3B dan negatif 2B. Serupa ke tak serupa? Serupa. Serupa sebab dua-dua pun B. Okay, kamu tengok dua-dua pun B. Bila dua-dua B bermaksud dia serupa. Serupa, so gariskan dia ke serupa. Okay, kemudian kita tengok yang atas ni. Yang ini K dan yang satu K kuasa 2. Serupa ke tak? Walaupun K tetapi satu, dengar walaupun dua-dua K tetapi ini K kuasa 1, ini K kuasa 2. Jadi dia tidak serupa. Tidak serupa. Kuasa pun kena sama.
Okey, kalau kata serupa, depan ni mesti jadi 2K kuasa 2. Barulah serupa dengan yang belakang. Itu maksud dia. Okey, kalau tak sama sebab ini kuasa 1, ni kuasa 2, dia tak sama. Jadi dia tidak serupa. Okey, seterusnya yang bawah. 7PQ dan negatif 8QP. Serupa ke tak serupa? Serupa. Serupa. Kenapa dia serupa? Sebab dia punya huruf yang digunakan sama, kuasanya pun sama, cuma kedudukan huruf sahaja, satu depan, satu belakang. Tapi kedudukan huruf tak memberi apa-apa kesan pun. Asalkan dia punya hurufnya sama dan kuasanya sama, maka dia ialah sebutan serupa. Kedudukan tak sama tak apa, okey je walaupun kedudukan tak sama. Okey. Okey. Yang ni 3/5x dan 2/5x. Sama, serupa ke tak serupa? Tak serupa. Tak serupa. 3/5x ni sebenarnya ialah 3 darab x per 5. Itu sebenarnya. Yang ini 2 bahagi 5 darab x. Okey. Macam ni cikgu kata tadi, kedudukan tak sama boleh. Ini kedudukan tak sama sebab boleh diterima sebab dua-dua pun duduk di atas. Yang ini satu duduk di atas, satu duduk di bawah. Satu darab, satu bahagi. So maksudnya dia tidak serupa, tak sama. Okay. Yang ini walaupun satu duduk di depan, satu duduk di belakang, tapi dua-dua pun dia tetap ialah darab. Ini pun P darab Q, yang ini pun Q darab P. Sebab tu dia sama. Yang ini tak sama, satu darab, satu bahagi. So dia tidak serupa. Itu alasan maksud dia. Okay, seterusnya ABC dan CAB. Serupa. ABC dan CAB. Serupa. Okey, kita tengok apa yang serupa tadi, apa yang tak serupa. Nampak? Okey, so maka jawapannya ialah serupa kan? Sebab ABC dan CAB dia cuma berbeza tempat duduk saja, tapi tetap juga darab. Okey. Boleh? Okey, kita tengok yang di bawah. Cukup besar ke kecil je cikgu buat ni? Boleh nampak Boleh. Okey. So, bulatkan semua. Okey, cikgu padam dulu yang ni. Okey. Bulatkan semua sebutan serupa bagi 5R kuasa 2X. Jadi kena cari yang sama. R kuasa 2X. So R kuasa 2X ni duduknya di atas, bukannya ni, jadi bermaksud ini yang sama. Okey, satu lagi, ini sama tak? 5RS? Tak. Tak sama sebab ini kuasa dia 1, yang ini R-nya kuasa 2. Yang ni? Sama. Sama tak? Okey, yang ini pun sama. Yang ni? Sama. Yang ini tak sama. Kenapa tak sama? Sebab ini duduknya di bawah bahagi. Yang ini bahagi sedangkan ini ialah darab. Okey, darab. So yang ini bahagi jadi dia tak sama. Yang ni? Sama tak? Sama. Walaupun dia duduk kedudukan yang berbeza. Yang ni? Yang ni tak sama. Kenapa? Sebab S yang kuasa 2 sedangkan dia ialah R kuasa 2. Okey? Okey. Positif, negatif tak kisah kalau kamu tengok macam ni. Yang ni satu positif, satu negatif, dia tetap yang serupa. Sebab kita tengok pada kuasa pun boleh ubah tu. Okey? Okey. Kita tengok yang bawah. Bulatkan semua sebutan serupa. Okey. Yang mana yang serupa?
Ni A kuasa 2. B4, A2, B3, A2 tak ada. Yang ni tak ada pasangan dia. Okay, yang ni tak ada pasangan dia. Okay, yang ni. A kuasa 2, B3. A kuasa 2, B3. Okay, yang ni ada. Yang ini A2, B3. Ni pun A2, B3. So, 2 itulah dia punya yang serupa. Okay, yang ini tak ada. Yang ini pun tak ada. Faham? Okay, kita tak kisah. Kita tak tengok nombor yang kat depan ni. Kita tengok yang belakang ni. Kita tengok yang belakang ni. Tu je. Kena samakan. Itulah maksud sebutan serupa. Okay. Yang ni kita tengok. Bulatkan sebutan tak serupa. Dia suruh kita cari yang tak serupa pula. Yang tak serupa dengan Y per 3. So, yang tak serupa. Ini Y dekat atas. Ini tak serupa. Okay. Yang ini serupa. Yang ni serupa. Jadi bukan jawapan dia. Okay. Yang ni. Tak. Tak serupa. Okay. So, yang ya ke tak serupa? Y dekat atas juga. Okay. Okay. Sama. Tak serupa. Oh, kita cakap tak serupa. Okay. Cikgu pun dah confused. Betul. Yang ini tak serupa. Yang ini serupa. Okay. Itu cikgu tulis. Sekarang korang pun confused. Okay. Macam cikgu. Okay. Ini serupa. Soalan nak tak serupa. Okay. So, ini serupa. Pun bukan jawapan dia juga. So, ini serupa. Kan? Betul? Okay. Yang ini serupa. Yang ini tak serupa lah sebab ada X. Okay. Yang ini tak serupa. Okay. So, tu jawapan dia. Tak serupa. Okay. So, ini pun lagi satu tak serupa. W pula terus. Okay. Dah langsung tak ada Y. Ini confirm lah tak serupa. Okay. Itu 3 sebutan yang tak serupa dengan Y per 3. Okay. Sebab kita tengok yang atas ni je, Y. Ini Y duduk atas, serupa. Ini pun serupa. Ini walaupun dia tak ada kat bawah, ni maksudnya ini per 1 maksudnya per 1. Yang ini pun duduk dekat atas juga, jadi maksudnya ini pun serupa, bukan. Ini pun serupa, bukan. Jadi 3 tu sahaja jawapan dia yang tidak serupa. Okay. Yang ini walaupun duduk dekat atas tapi dia ada X pula dekat bawah. Itu yang menjadikan dia tidak serupa. Okay. Boleh faham? Okay, boleh faham Tak Boleh. faham, tanya terus. Okay. Seterusnya, okay. Muka surat 7, cikgu belum suruh buat lagi sebenarnya ni lah yang cikgu nak kamu buat nanti. So cikgu akan bagi nanti nota dia. Okay, jadi kita habiskan untuk sesi yang pertama ni sehingga muka surat 6 ni sahaja. Sebab muka surat 7, cikgu belum lagi suruh kamu jawab. Okay. Okay, ada soalan nak tanya? Sebelum cikgu habiskan ni, kita sambung dengan kelas untuk sesi yang kedua pula. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi cikgu harap semua orang dah siap, dah dapat jawapan sehingga muka surat 6. Okey, jadi nanti muka surat 7 dan seterusnya nanti cikgu akan bagi tengoklah minggu depan ke minggu depan baru kita akan cuba buat. Ataupun boleh juga nak buat sekarang kejap lagi cikgu akan share kan. Nak minggu ni ke nak minggu depan? Kerja. Okey. Yang lain macam mana? Minggu depan. Minggu depan. Nak hari ni kerja cikgu bagi ke ataupun cikgu bagi minggu depan? Okey, so tak apalah. Okey, tak apa, cikgu bagi minggu depan hari Rabu minggu depan baru cikgu akan bagi. Okey, so habis untuk sesi yang pertama ni. Okay, terima kasih sebab sudi masuk kelas cikgu. So insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, 1G tolong stay kita ada sesi yang kedua. Okay, terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu. Okay, sama. Terima kasih Cikgu. Terima kasih, cikgu. Bye, bye-bye. Terima kasih, cikgu.
Okey, sama. Assalamualaikum. Sama. Okey. Yang 1G tolong stay dulu cepat kita mula, cepat kita habis. Okey, so 1G kita mula dengan